menjemput penceramah kita iaitu Puan Fatisa binti Husin untuk memberikan bengkel. Jadi saya minta semua murid bersedia dengan bahan yang telah diberi. Okey, hari ini seperti yang dirancang, cikgu akan tunjukkan tentang teknik-teknik menjawab soalan matematik PT3 ya. Kita lihat dahulu apakah yang kita nak belajar hari ini, yang kita nak tahu hari ini. Ada 3 perkara penting cikgu ingin tekankan. Okay, yang pertama ialah kita akan lihat apakah format terkini matematik PT3. Okay, yang kedua kita akan lihat contoh set soalan sebenar matematik PT3 dan juga cikgu akan tunjukkan cara menjawab tajuk-tajuk terpilih untuk matematik dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Terutama kali ini cikgu akan fokuskan kepada tajuk-tajuk yang disoal dalam kertas peperiksaan pertengahan tahun. Apakah format kertas matematik PT3? Okay, sebelum cikgu terangkan format PT3, kita lihat dahulu apakah sejarah penilaian. Okay, penilaian untuk peringkat menengah rendah. Peringkat menengah rendah ni bermaksud daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okay, sebelum ini kita ada buat penilaian. Okay, zaman cikgu bersekolah dahulu tak ada PT3. Okay, zaman cikgu ni yang 40-an, 50-an dahulu waktu tingkatan 3 kita dinilai dengan peperiksaan yang dipanggil sebagai SRP. Ini cikgu-cikgu yang veteran tahulah SRP ni ialah CJ rendah pelajaran. Okay, kalau tingkatan 5 SPM. Kalau tingkatan 3 dahulunya dipanggil sebagai CJ rendah pelajaran. Kemudian masa beredar, beredar format juga bertukar, generasi yang lain pula, diadakan perubahan, ini namakan sebagai PMR, penilaian menengah rendah. Kemudian tak lama kemudian ada lagi perubahan, dikenali sebagai PBS. Waktu ini PBS tiada peperiksaan. Hanya guru sahaja menilai setiap kerja buat awak di sekolah dan tiada peperiksaan dilaksanakan. Sekejap sahaja dilaksanakan PBS, cikgu ingat dalam setahun atau 2 tahun. Selepas itu bermulalah kembali peperiksaan yang dinamakan sebagai PT3. PT3 sampai sekarang masih lagi dilaksanakan peperiksaan pentaksiran tingkatan 3. Jadi sebenarnya PT3 itu sendiri juga berlaku perubahan. Pada awal dahulu format PT3 iaitu bermula tahun 2014-2015 hingga 2018, untuk kertas PT3 namanya sama, cuma formatnya berbeza berbanding dengan yang sekarang ini. Yang sekarang ini kita gunakan format baharu iaitu yang mulai tahun 2019. Kita ingat sedikit yang kita tahu sedikit tentang latar belakang format PT3 ini. Dahulunya cuma ada satu kertas sahaja. Zaman cikgu sekolah dulu ada 2 kertas. Kertas objektif, kertas subjektif. Untuk PT3 ni ada satu kertas sahaja, masanya 2 jam. Dahulu hanya 10 soalan tetapi ada pecahan dia. Pecahan dalam satu soalan itu ada A, B, C. A, B, C. Di mana A itu biasanya soalan mudah, soalan direct sahaja di mana akan diberikan 4 markah. B soalan sederhana. 2 markah, manakala C selalunya soalan yang lebih susah lah. Soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Itu ialah format yang lama. Tetapi bermula tahun 2019 iaitu tahun lepas 2020, cuma sempat setahun sahaja dilaksanakan format baru PT3 di mana telah bertukar formatnya daripada masa tetap sama 2 jam, satu kertas sahaja untuk matematik PT3. Cuma kali ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Dan soalan juga bertambah. Ada 31 soalan. Kalau format yang lama cuma ada 10. Walaupun ada 10 tetapi ada pecahan dia A, B, C. Yang ini ada 31 soalan di mana pecahannya bahagian A, bahagian B, bahagian C. Kita akan lihat format baharu PT3 2019 dengan lebih detail. Di sini, ini dia format baru yang kita belajar sekarang. Yang peringkat yang kamu patut buat format yang baru. Kalau awak beli buku rujukan, pastikan ya, kalau beli buku soalan, pastikan beli buku matematik KSSM
Lepas tu kalau bentuk soalan PT3 itu, pastikan tulis format mulai tahun 2019. Okay, kalau nak beli buku kan, jangan beli buku yang dia kata dia hanya tak tulis format 2019. Maksudnya masih lagi format yang lama. Jadi kalau kita nak tahu format baru atau lama, awak tengok dalam soalan tersebut ada tak soalan objektif. Okay, kalau ada soalan objektif, iaitu bahagian A ini, ada 20 soalan, itu betul lah format yang terkini. Okay, bahagian B ada 5 soalan. Okay, bahagian B ini ialah objektif pelbagai bentuk. Bahagian A ini objektif aneka pilihan. Okay, itu soalan A, B, C, D. Yang B, bahagian B ini objektif juga tetapi dia bukan A, B, C, D. Kamu perlu padankan, pilih, isikan tempat kosong dan sebagainya. Jadi bahagian A dan bahagian ini ni awak boleh skor markah sebabnya markah soalannya adalah mudah dan tidak memerlukan kiraan yang banyak. Jadi biasanya ditanya sama ada satu ataupun dua konsep ataupun melibatkan pengiraan dah boleh dapatkan jawapan. Cuman yang mungkin agak mencabar sedikit ialah bahagian C iaitu soalan subjektif. Soalan subjektif ni bermaksud kita perlu menunjukkan jalan pengiraan, langkah-langkah pengiraan. Jadi bahagian A ini ada 20 markah, 20 soalan, 20 markah. Maksudnya satu soalan objektif itu 1 markah. Okey, bahagian B 5 soalan. Okey, setiap soalan itu 4 markah. Jadi keseluruhan ada 20 markah. Okey, bahagian C inilah yang paling banyak markah iaitu 60 markah. Jadi keseluruhannya 100 markah di mana awak perlu menjawab dalam tempoh 2 jam. Jadi cikgu akan tunjukkan bentuk soalan, contoh soalan format PT3. Okey, contoh sebenar ataupun contoh soalan sebenar matematik PT3. Cikgu tunjukkan sahaja di sini. Okey, kita lihat ini ialah contohnya. Okey, dia di muka hadapan itu, okey, kod matematik PT3 ialah 50. Jadi kod ini untuk matematik PT3 matematik sentiasa 50 daripada dulu sampai sekarang kodnya tak berubah. Tapi kalau SPM kodnya berlainan. Jadi kalau kita lihat di muka hadapan ini, dia ada bahagian A, bahagian B, bahagian C ni. Ini untuk kegunaan pemeriksa. Biasanya bila cikgu tandakan awak punya jawapan, cikgu akan tuliskan markah di hadapan kemudian jumlahkan. Jadi di sini kita lihat bahagian A ini ada 20 soalan dengan 20 markah penuh. Bahagian B ni bermula daripada nombor 21 hingga 25. Okey, setiap satunya 4 markah. Manakala bahagian C bermula 26 hingga 31, setiap satunya 10 markah. Jadi kita lihatlah bagaimanakah bentuk soalan bahagian A. Okey, ini bentuk soalan bahagian A iaitu soalan objektif. Okey, soalan objektif ni lebih mudah. Maksudnya bila kita perlu memahami sahaja. Memahami dan melakukan sedikit pengiraan, tidak perlu pengiraan yang kompleks, awak boleh dapat jawapan. Jadi perlu diingat ya, untuk PT3 ini, dia tiada topik yang khusus untuk setiap bahagian. Bermaksud untuk satu topik itu boleh disoal dalam bahagian A, boleh disoal dalam bahagian B, boleh juga disoal dalam bahagian C. Tiada tajuk khusus untuk bahagian-bahagian ini. Jadi yang mencabarnya PT3 ini selain daripada tajuknya banyak, awak perlu tahu semua. Okey, awak perlu tahu semua. Awak tidak boleh buat satu bentuk soalan sahaja, tidak boleh ya. Awak mesti jawab pelbagai bentuk soalan kerana boleh disoal dalam pelbagai bentuk sama ada objektif, subjektif, padankan, soalan kebat dan sebagainya. Jadi untuk skor markah bahagian A ni objektif ni boleh dapat markah yang mudah lah. Okey, berbanding dengan bahagian C. Okey, ini ialah bahagian A. Bahagian B juga kita panggil sebagai pilihan ya. Pilihan kerana kadang-kadang diberi pilihan macam ni. Kita diberi soalan lepas tu awak hanya perlu letakkan tanda anak panah sahaja. Pilih daripada jawapan sedia ada ni. Pilih mana yang betul. Okey, mudah ya. Untuk ini juga setakat namakan sahaja. Tidak perlu buat pengiraan. Okey, namakan sahaja. Ini padankan. Okey, ini bentuk-bentuk soalan bahagian B ya. Okey, kemudian yang ini pula isi tempat kosong. Dah ada dah, awak tinggal sambung sahaja. Okey, bahagian B ini sama, isikan tempat kosong.
Tapi awak kena faham konsep, okay? Kena faham konsep, barulah awak boleh menjawab, okay? Boleh mengisi ruang kosong ini. Okay, ini pilih daripada senarai yang ada. Hanya letakkan sahaja ini, hanya letakkan sahaja pilihan yang ada ini mana yang betul. Pilih 2 yang betul. Okay, dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan setiap soalan, okay, contoh soalan ini tengok, ada bahagian A, bahagian B. Okay, kalau bahagian A 3 markah, bermaksud bahagian B cuma 1 markah. Okay, jumlahnya adalah 4 markah. Okay, mungkin juga bahagian ni 24 dan 25 ini tandakan sama ada betul atau salah sahaja. Okay, betul atau salah, okay, kalau 4 soalan 4 markah. Okay, cuma ada bahagian A sahaja, tiada bahagian B. Okay, kita tengok pula bahagian C. Okay, bahagian C ini tengok 20 markah, ada 10 soalan bermula dengan nombor 26. Okay, 26. Okay, tengok pecahan dia. Ada A, ada B, ada C. Tengok panjang soalannya. Dalam satu soalan ni, dalam satu nombor ini, dia boleh jadi A ini ada pecahan lagi. 1, 2. Boleh jadi boleh pecahkan lagi 1, 2. Dan soalan pula mungkin tajuk yang sama, mungkin juga tajuk yang berlainan. Kita lihat. Jadi untuk bahagian A, kalau pecahan macam ni tengok 2 markah. Okey, dah ada 4 markah bahagian A. Bahagian B ini ada pecahan 1, 2, 3. Ada 3 markah. Okey, sudah ada 4 tambah 3, 7 markah. Kemudian bahagian C, tajuk yang lain pula. Sukatan kecenderungan memusat tingkatan 2. Ada 1 markah yang pertama. Ni 2 markah. Jadi 3 keseluruhannya untuk soalan bahagian C 10 markah. Jadi begitulah seterusnya. Jadi pentingnya untuk awak memahami pelbagai bentuk soalan. Untuk setiap topik itu kena tahu cara menjawab bagi setiap bentuk soalan. Jadi hari ini cikgu akan fokuskan kepada, okey, kita dah kenal tadi bentuk soalan sebenar matematik PT3. Kemudian cikgu akan tunjukkan bagaimana pula cara menjawab tajuk-tajuk terpilih. Kalau ikutkan banyak sebenarnya tajuk daripada tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 yang perlu awak ulang kaji. Tetapi untuk bengkel hari ini kita akan fokuskan kepada tajuk-tajuk tertentu sahaja ya. Ikut masa kita terhad dan mungkin pada siri akan datang kita akan fokus pada tajuk yang lain pula. Okey, hari ini kita tengok. Sepatutnya awak fokuskan kepada apa yang akan cikgu ajar. Okey, apa yang cikgu ajar, dengar betul-betul, tak faham boleh tanya, boleh buka mic ataupun boleh juga tulis pada teks. Okey, teknik menjawab tajuk-tajuk terpilih seperti yang awak dah cetak. Okay, cikgu pecahkan kepada 2 bentuk, 2 bahagian. Yang pertama, kita fokuskan kepada topik tingkatan 3. Topik tingkatan 3. Okey, bab yang pertama. Okay, bab yang pertama ini tentang simpanan dan pelaburan. Tajuk ini ialah tajuk baru matematik KSSM. Untuk KBSM tak ada tajuk ni. Tapi sebenarnya tajuk ini menarik ya. Sebab apa? Dia banyak melibatkan kehidupan seharian kita. Okay, kalau kita sebagai golongan dewasa ini memang dah biasa dengan benda-benda yang berkaitan dengan simpanan dan pelaburan. Jenis-jenis simpanan, jenis-jenis pelaburan. Jenis simpanan akaun biasa, akaun tetap, akaun semasa. Sebenarnya tajuk ni ada banyak. Cikgu hanya fokuskan bahagian-bahagian penting sahaja dengan soalan yang cikgu, dengan bentuk-bentuk soalan tertentu sahaja. Jadi kalau ikutkan banyak, jadi awak perlu belajar lagi selain daripada soalan yang saya beri ya. Jadi kita fokuskan kepada faedah mudah. Faedah mudah ni, faedah yang dikenakan sekali sahaja. Setiap kali kita meminjam, ataupun kita menyimpan di bank, kita boleh dapat faedah. Kalau kita simpan di bank, kita dapat faedah, bank akan bayarkan faedah kepada kita. Itu kita dapat duit sebab kita simpan duit di bank. Tetapi faedah mudah juga berlaku, kita pula yang kena bayar pada bank. Itu berlaku kalau kita yang meminjam daripada bank. Kalau kita meminjam, kita bayar faedah kepada bank. Kalau kita menyimpan duit di bank, bank bayar faedah pada kita. Jadi kita boleh buat pilihan mana yang lebih baik bergantung kepada keadaan kita lah. Mana yang kita nak buat Jadi dari segi kiraan,
Sama formulanya. Faedah ialah bersamaan dengan I bersama dengan PRT. Faedah itu bahasa Inggerisnya interest. Sebab tu kita gunakan huruf pangkal I. Okay, faedah. Okay, tolong tutup mic ya, Nenia, Syafiq. Jangan cepat open Mat, tembak Mat. Okay, tutup mic ni. Okay, nanti ada gangguan. Okay, I sama dengan PRT. Okay, itu ialah I, faedah. R ialah kadar faedah. Ni P ialah prinsipal. R kadar faedah. T ini tempoh dalam tahun. Jadi inilah formula yang akan kita gunakan bila menjawab soalan nanti. Okay, yang kedua ialah faedah kompaun. Faedah kompaun ini ialah faedah terkumpul. Okay, termasuklah dengan faedah yang terkumpul. Maksudnya kita faedah tahun ini kita dapat, tahun berikutnya kita tak ambil faedah tersebut. Tahun akan datang kita dapat lagi faedah, termasuklah faedah yang kita tidak ambil. Maksudnya kita terkumpul dari tahun ke tahun. Okey, itu ialah faedah kompaun. Okey, ini dia formulanya. MV. Okey, MV ni bermaksud nilai matang. Okey, nilai matang ini merujuk kepada keseluruhan. Maksudnya prinsipal ditambahkan dengan faedah yang kita dapat, faedah terkumpul lah yang kita dapat. Jadi dalam kes ini, untuk faedah kompaun ni kita tak boleh terus kira faedah kompaun, melainkan kita perlu kira dahulu nilai matang. Akhir sekali kita barulah tolakkan dengan nilai prinsipal. Itulah dia nilai faedah terkumpul ataupun faedah kompaun. Jadi ini formula 1 R, kadar faedah setahun. T tempoh dalam tahun dan N ialah bilangan kali faedah di kompaun setahun. Itu ialah pengetahuan yang kamu perlu ada sebelum menjawab soalan. Okay, kalau ini pun kita tak tahu, jadi susahlah untuk kita jawab ya. Okay, bentuk soalan. Bentuk soalan yang pertama ini, cikgu keluarkan soalan yang berkaitan dengan faedah kompaun. Okay, bila kita menjawab soalan, kita tak tahu mana satu, sama ada faedah mudah ataupun faedah kompaun. Jadi awak baca soalan. Okay, kita baca soalan. Puan Hazirah menyimpan 12,000 dalam akaun simpanan tetap. Kadar faedah. Okay, kita lihat ni kalau disebut macam ni, ini mesti prinsipal P. Okay, keluarkan maklumat penting. P bersamaan dengan 12,000. Okay, kita keluarkan supaya senang nak gantikan. Dalam akaun simpanan tetap, kadar faedah. Okay, tadi kita tahu kadar faedah tadi ialah R. Yang ditawarkan ialah 3.5%. Okey, tuliskan di sini 3.5%. Tapi bila kita nak gantikan nilai, ya ini kena tukarkan kepada nombor perpuluhan. 3.5 ni peratus tu maksudnya per 100. Per 100 tu kalau kita bahagikan kita akan dapat 0.035. Okey, kemudian faedah dan faedah di kompaun 3 bulan sekali. Di perkataan kompaun ini mesti dia melibatkan formula faedah kompaun iaitu MV bersamaan dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Okay, jangan risau kalau awak tak ingat formula ini biasanya akan diberi di muka hadapan soalan. Okay, cikgu semak P tambah 1 tambah R per N kuasa NT. Okey, kalau kita hafal lebih baiklah, lebih cepat untuk kita kira. Jadi di sini N, okey, N. N ini kena pastikan faham betul-betul ya. Sebab apa? Jangan keliru dengan ayat di sini. Kalau dia kata 3 bulan sekali, ada dua maksud ayat ni biasanya dia akan sebut setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan. Okey, ingat ya, ayat dia berbeza. Kalau setiap 3 bulan dengan 3 bulan sekali, yang ini, dengan ayat ini dia maksudnya sama. Tetapi kalaulah diberi, dia kata setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Kalau diberi ayat begini, bermaksud N itu terus dapat 3. Okay, kalau disebutkan setahun 3 kali, N sama dengan 3. Tapi kalau disebut 3 bulan sekali ataupun setiap 3 bulan, bermaksud dalam setahun itu ada 12 bulan, awak kena bahagikan dengan 3. Okey, kena bahagikan dengan 3.
12 bahagi 3 bersamaan dengan 4. Jadi untuk kes ini, N-nya adalah 4 ya, bukan 3. Okey, ingat ya, kena faham betul-betul kalau disebut setahun 3 kali, terus saja ambil, tak perlu bahagi. Tapi kalau dekat 3 bulan sekali, awak kena faham 3 bulan sekali tu maksudnya dalam sebulan, Januari, Februari, Mac. Okey, 3 bulan ni sekali. April, Mei, Jun sekali. Okey, ni kali kedua. Julai, Ogos, September, ni kali ketiga. Oktober, November, Disember, ni kali keempat. Inilah yang datangnya 4. Sebulan 12 kali, 12 bulan, bahagikan dengan 3 akan dapat 4. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang keempat, ni yang keempat. Jadi setelah betul, kita dah senaraikan nilai tersebut, satu lagi nilai T. Okay, nilai T kat sini, hitung jumlah faedah. Buat kena faham ya. Yang ini tadi merujuk kepada nilai matang. Nilai matang ni bermaksud jumlah simpanan. Jumlah simpanan. Okay, dia bukan merujuk kepada faedah sahaja. Jumlah simpanan ini bermaksud prinsipal kena tambahkan dengan faedah compound lah, faedah terkumpul. Jadi bila kita mengira, kalau dia minta jumlah simpanan, awak terus kira MV. So dalam kes ini dia minta faedah, jumlah faedah. Okay, walaupun dia minta jumlah faedah, kita perlu mengira dahulu jumlah simpanan. Okay, faedah yang diterima oleh Puan Hazura selepas 2 tahun. Ini bermaksud nilai T-nya ialah 2. T mesti sentiasa dalam tahun. Kadang-kadang soalan diberi T itu dalam bulan. So kalau diberi T dalam bulan, awak kena bahagikan dengan 12. Okey, berhati-hati ya. T mesti dalam tahun. Okey, cikgu ingatkan, cikgu bintangkan di sini. Untuk nilai N dengan T ni berhati-hati. N berapa kali setahun dengan T ini tempohnya mesti dalam tahun, bukan bulan ya. Jadi setelah kita dah tahu nilai, masukkan P tadi prinsipalnya 12,000. Okey, 12,000. 1 tambah. Okey, R tadi mudahnya kita tukar terus kepada bentuk perpuluhan ni. 0.035. Okey, bahagikan dengan N tadi ialah 4. Okey, kuasa N tadi 4. Okey, darabkan dengan T. T-nya 2. Okey, awak kira. Okey, cuba tulis dan kirakan. Cikgu nak tahu jawapan. Okey, sama ada nak buat serentak. Okey, kalau buat serentak yang ni, senang, kita terus darab dahulu. 4 darab 2. 8. Okey, cuba kirakan apa jawapan akhir. Cikgu nak tahu betul atau tidak jawapan awak. Okey, Fatina Bila dapat 12,866. 18 sen. Okey, tahniah Fatina Bila, betul ya, 12,866. Okey, 12,866, 18 sen. Waktu awak kira, perpuluhan ke belakang ni ada banyak. Jadi awak hanya ambil 2 tempat perpuluhan sahaja sebab duit kan, duit 20 sen, 30 sen, ambil 2 sahaja tempat perpuluhan. Tetapi ini bukanlah jawapan akhir. Okey, bukanlah jawapan akhir. Macam mana kita nak mencari faedah? Sebab apa dia nak faedah? Okay, dia nak faedah tapi dia bukan nak jumlah simpanan. Kalau macam ni ialah jumlah simpanan. Okay, kalau dia nak jumlah faedah, kat mana saya nak tulis ni, dah tak muat. Okay, cikgu guna pen merah ya supaya nampak. Siapa boleh beritahu macam mana kita nak mencari faedah? Cikgu dah terangkan formula tadi. Okay, formula tadi inilah jumlah simpanan. Nilai matang jumlah simpanan. Macam mana nak kira faedah? Adiba Afrina kata, okey, 12,866, 18 sen tolak 12,000. Okey, betul. Tahniah Adiba Afrina, pandai. Okey, itu betul. Okey, faedah kan tadi kat sini kan. Nak cari yang ni, tentulah jumlah simpanan kena tolak. Ni kena pindah sana. Okey, jumlah simpanan. Simpanan tolakkan dengan prinsipal. Sebab apa? Yang kita kira itu merujuk kepada jumlah simpanan. Soalan tanya faedah sahaja. Jadi awak ambil jumlah simpanan tadi, kita dah dapat 12866, 18 sen, tolakkan dengan prinsipal. Okey, prinsipal tadi 12,000. Okey, jadi ingatnya kalau ditanya
Jumlah simpanan, awak kira sampai sini sahaja. Tapi kalau ditanya berapakah faedah, awak kena teruskan kiraan, kena tolak dulu dengan prinsipal. Barulah dapat faedah. Okey, masih lagi tajuk yang sama untuk mengira faedah pinjaman. Faedah pinjaman ini, faedah pinjaman, kita kena faham dia melibatkan dua jenis, iaitu faedah sama rata dan juga faedah atas baki. Faedah sama rata dan juga faedah atas baki, cikgu cuma terangkan mengenai faedah sama rata. Jumlah bayaran balik. Okey, ada soalan yang melibatkan bayaran balik, sebab itu cikgu keluarkan formula ini. Okey, bayaran baliknya 5,000 tadi itu ialah prinsipal. Ini yang kita pinjam. Dan kita kena bayar juga termasuk dengan interest sekali. Faedah ni prinsipal ditambahkan dengan faedah. Sebab itulah kita kena bayar pada bank, kena bayar keseluruhan pinjaman kita, prinsipal kena tambahkan dengan faedah yang dikenakan. Jadi daripada sini, kalau diminta berapakah ansuran bulanan, maksudnya yang kita patut bayar itu, yang kita pinjam dengan bank termasuk dengan faedah dan juga prinsipal, bahagikan dengan masa ataupun tempoh dalam bulan. Okey, tempoh dalam bulan, itulah dia cara kita mencari nilai berapakah bayaran ansuran bulanan. Jadi kalau esok awak bercita-cita nak beli kereta ataupun rumah, awak dah boleh kira sendiri setiap bulan berapa, tak perlu minta pihak bank ataupun ejen kirakan. Kita dah boleh tahu ya. Menggunakan ilmu yang awak belajar semasa tingkatan 3. Okey, contoh soalan. Soalan kedua ini melibatkan bayaran balik pinjaman dan ansuran bulanan. Okey, contoh. Encik Wang memohon pinjaman peribadi sebanyak, tengok dia pinjam ini ialah prinsipal. Okey, dia pinjam dengan bank 15,000 daripada sebuah bank dagangan. Butiran pinjaman itu adalah seperti yang ditunjukkan. Okay, dia bagi kat sini kadar faedah tu maksudnya, kita ingat R, ini mesti R. Okay, kenal pasti. Kenal pasti ya. I sama dengan PRT. Okay. Kalau diminta cari jumlah bayaran balik tadi kita guna simbol A. A ni bermaksud jumlah bayaran balik mestilah prinsipal ditambahkan dengan faedah. Faedah ialah PRT. Jadi kita perlu kira ini. Jadi nak kira ini perlu tahu P, perlu tahu R, perlu tahu T. Okay, jadi R di sini 6.8%. 6.8% tukarkan kepada perpuluhan. 6.8 dibahagikan dengan 100, kita akan dapat 0.068. Itu ialah R. Kemudian tempoh. Tempoh ini merujuk kepada T. T bersamaan dengan 4. Okay, daripada sini kita bolehlah mengira jumlah bayaran balik. Okay, jumlah bayaran balik prinsipal tadi 15,000. Tambahkan dengan, sama ada nak kira berasingan, faedah boleh ataupun terus masuk di sini. Kalau kita kira berasingan, ini ialah 15,000. Cikgu terus dari sini lah. 15,000 darabkan dengan R ni, kita ambil yang ni. Boleh juga guna yang ni. Ataupun ambil ini. 0.068 didarabkan dengan tempoh 4. Tolong kirakan berapakah nilainya. Semua sama. Cikgu nampak semua sama. Jadi tahniah. Memang itulah jawapan dia. Jumlah yang kena bayar balik ialah RM RM19,080. Jadi kalau awak jawab yang ni dah dapat 2 markah. Sebenarnya kalau kita faham dia tak susah. Guna saja formula. Guna saja formula dan masukkan. Sambung. Yang kedua. Hitung ansuran bulanan yang akan dibayar oleh Encik Wang. Ansuran bulanan tadi kita kena faham ya, berapa yang kita kena bayar, jumlah pinjaman kita lah, jumlah bayaran balik. Maksudnya termasuklah prinsipal dan juga faedah. Kemudian dibahagikan dengan tempoh. Tempoh. Tadi kita dah nak cari ansuran bulanan, ansuran bulanan. Siapa boleh kira? Cikgu tak nak ajar lah ini. Awak kirakan sendiri. Bagi tahu. Macam mana kita nak kira ni? Ansuran bulanan. Ansuran bulanan tu maksudnya berapa jumlah yang dia kena bayar, 19,080 tadi dibahagikan dengan tempoh. Tempoh tu dalam bulan. Tempoh dalam bulan.
tahunnya 4 tahun dia pinjam. Tetapi kita kena kira tukarkan dia kepada bulan. Biasa kan kita bayar kereta kan, bayar setiap bulan. Bayar setiap bulan. Sebab tu kita kena daratkan dengan 12. Dalam setahun ada 12 bulan. Jadi awak akan dapat 97.50 sen. Okey, siapa yang dapat? Siapa yang dah kira? 3. Berapakah peratus daripada jumlah bayaran balik itu untuk membayar faedah? Maksudnya, faedah tu berapa peratus keseluruhan. Jadi maksudnya peratus faedah di sini. Peratus faedah. Berapa faedah yang kena bayar? Kita dah kira kat atas tadi. Faedahnya ialah, faedahnya tadi, di sini nilai kat sini. Nilai ini. Nilai ini tadi kalau ikutkan, kalau kita kira asing dia ialah 4080. Yang ni kalau kita kira asing, 4080. Jadi peratusnya berapa? Tukarkan kepada peratus. Jadi 4080 dibahagikan dengan berapakah peratus daripada jumlah bayaran balik. Maksudnya kena bandingkan dengan jumlah bayaran balik tadi RM19,080. Tukarkan kepada peratus, kita darabkan dengan 100%. 21.38%. Siapa yang betul? Angkat tangan. Siapa yang dah kira tapi malu nak tulis? Angkat tangan. Lukisan berskala. Dalam tajuk ini yang penting awak kena faham. Tentang skala. Skala ini sentiasa ditulis dalam bentuk 1/n. Ingat ya. Sentiasa ditulis dalam bentuk 1/n, di mana 1 ini merujuk kepada lukisan. Dan n ini merujuk kepada objek. Kita ambilkan huruf pangkalnya L dan juga O. Jadi setiap kali menulis skala kita tulis dia L nisbah O. L merujuk kepada lukisan berskala, O merujuk kepada objek sebenar. Awak buat macam tu. Jadi kita kena faham ya, untuk skala ini sentiasa lukisan ni 1. Yang berbeza ialah nilai untuk objek. Nilai N lah. Ini yang berbeza. Yang lain semuanya 1. Jadi untuk memahami nilai N ini, dia ada 3 kategori. Kategori pertama, dia kurang daripada 1. Kategori kedua, dia sama dengan 1. Dan satu lagi, dia lebih daripada 1. Jadi hanya ada 3 kategori sahaja ya. Jadi macam mana kita nak faham? Bila tengok skala ini, apakah bentuk lukisan, apakah saiz lukisan, apakah saiz objek. Jadi kita faham macam ni. Contoh, kalau kategori pertama ni N kurang daripada 1. Kurang daripada 1 itu boleh jadi 1/2, boleh jadi 1/3 dan sebagainya. Jadi nak tahu apakah saiz sebenar lukisannya. Jadi kita lihat, kita ingat L nisbah O. Kalaulah diberi 1 nisbah 1/2, kita faham lukisan 1. Tengok lukisan. Lukisan ni 1 bahagian. Kalau lukisan 1 bahagian, objeknya separuh, 1/2. Jadi daripada sini kita sudah nampak saiz lukisannya adalah lebih besar daripada objek. Jadi setiap kali kita lihat nilai N itu yang kurang daripada 1, automatik kita dah nampak. Nanti lukisan yang awak akan lukis itu saiznya lebih besar daripada objek. Itu cara ringkas untuk kita faham sebelum kita menuliskan jawapan. Untuk yang kedua, N sama dengan 1. Contoh 1 nisbah 1. Ini jelas ya, kalau lukisannya 1, objek juga 1. Lukisan 1 bahagian, 1 cm, objek juga 1 cm. Ini jelas, kedua-duanya adalah sama saiz. Sama saiz. Jenis yang ketiga, N lebih daripada 1. Lebih daripada 1 boleh jadi 2, boleh jadi 3, boleh jadi 4 dan sebagainya. Ini dalam satu kategori. Cara nak tentukan sama juga. Lukisan nisbah objek. Lukisan, kita tengok lukisan. Kalau lukisan 1, ni 1, contohnya 1 bahagian. Objek 2 bahagian. 2 bahagian. Ni 1 bahagian tadi, 2 bahagian. Jadi kalau kita lihat kepada saiz lukisan ni, lebih kecil. Cikgu buat 1 bahagian sahaja. Kalau awak sambung, awak akan nampak dalam ni mesti berkadaran. Saiz lukisannya adalah lebih, kalau jadi ni besar, lebih kecil daripada objek. Itu ialah gambaran kepada jawapan. Sebelum kita lukiskan, kita dah nampak gambarannya, bentuknya macam mana. Saiznya bagaimana. Contoh soalan. Soalan 1 ini melibatkan cara mencari skala.
Okey, panjang sebuah gelanggang pada lukisan berskala ialah 5 cm. Okey, macam ni. Kalau setiap kali dia suruh kita cari skala, awak terus mulakan. Awak ingat ya, L nisbah O. Cikgu ringkaskan sahaja, L itu lukisan, O ialah objek sebenar. Kemudian kita lihat apakah maklumat yang diberi. Panjang sebuah gelanggang pada lukisan berskala. Okey, awak tengok. Lukisan berskala, dia sebut dengan jelas. Lukisan berskala 5 cm. Jadi ini bermaksud kita letakkan di bawah lukisan. Letak tempat yang betul. Tulis L nisbah O. Apa maklumat yang diberi, letakkan di tempat yang betul. Kena fahamlah dalam ayat itu maksudnya apa? Lukisan ataupun objek. So dalam kes ini jelas ialah lukisan berskala. Okay, kemudian jika panjang sebenar, perkataan sebenar ni ada, bermaksud dia adalah objek sebenar. Gelanggang itu ialah 25 meter. Jadi kita letakkan di bawah objek sebenar 25 meter. Jadi untuk mencari skala, dia sentiasa dalam 1 nisbah N. Jadi kita mesti tukarkan sebelah kiri lukisan ini 1. Jadi sebelum kita tukarkan, pastikan dahulu unit yang ada ini adalah sama. Sentimeter dengan meter berbeza. Jadi kita kena tukar dahulu. Kena tahu hubungan. 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Jadi kalau 25 meter, mestilah 25 darab 100. 2,500 sentimeter. Jadi kita tukarkan unit ni supaya jadi sama, 25 meter tukarkan jadi dia 2,500 sentimeter. Pasangan ini biarkan sahaja dalam bentuk sentimeter. Jadi setelah kita tukar begini, tengok unitnya sudah sama. Bila unit sudah sama, awak potong sahaja. Okey, 5. Okey, buang unit dah, tak ada unit dah. 2,500. Okey, ni sudah betul. Tetapi belum lengkap. Okey, sebab apa belum lengkap? Kita mesti jadikan ini, sebelah kiri ini 1. Okay, jadi untuk jadikan sebelah kiri ini 1, kita bahagikan dengan nombor yang sama. Kalau di sini 5 nak jadi 1, kita bahagi 5. Ini juga ikut apa kita buat sebelah kiri, bahagi 5. 5 bahagi 5, 1. 2,500 bahagi 5 akan dapat 500. Jadi itulah dia jawapan. Okey, soalan kedua. Okey, soalan kedua. Ini kita perlu cari jarak sebenar. Okey, pada sebuah peta. Okey, tengok ayat dia. Peta. Okey, ada dua benda awak kena faham. Lukisan, nisbah objek. Lukisan ini dia akan sebut lukisan berskala. Objek ni disebut objek sebenar. Sebenarnya dia akan ada perkataan sebenar lah. Bangunan sebenar, jalan sebenar. Itu ialah sebenar lah. Lukisan ini dia akan sebut lukisan berskala ataupun ayat yang lain dia akan sebutkan peta. Peta pun dia juga. Okay, kalau disebut peta itu bermaksud dia adalah lukisan berskala. Okey, sebuah peta dilukis dengan skala. Setiap kali dapat soalan dia bagi skala, tulis skala dulu. 1 nisbah 45,000. Tuliskan skala dahulu. Ingat, ini untuk lukisan, ini untuk objek. Okey, jarak di antara dua sekolah ialah, okey, barulah setelah kita dah tulis begini, barulah kita letakkan apa maklumat yang diberi. Okey, pada sebuah peta yang dilukis dalam skala, okey, jarak di antara dua buah sekolah, maksudnya dia bersambung daripada ayat awal sampai hujung ni merujuk kepada perkara yang sama. Jadi bermaksud 8 cm ini pada peta. Jadi kalau pada peta kita letak pada lukisan, okey, 8 cm. Okey, objek sebenar. Okey, soalannya, hitung jarak sebenar dalam kilometer di antara dua sekolah itu. Bermaksud kita perlu tahu di sini berapa jarak sebenar. Yang ini skala, yang ini yang sebenar. Jadi macam mana nak selesaikan? Okey, bila soalan begini, caranya kita gunakan sahaja maklumat yang kita tahu kedua-duanya. Okey, 1 dengan 8 di sini. Untuk dapat 8 kita darabkan dengan 8. Dapatkan terus hubungan, tak payah pening. Okey, 1 untuk dapat 8, 1 darab 8. Sebelah sini juga sama, ikut apa yang kita buat. Okey, darabkan 8 juga. Okey, cuba darabkan 8. 45,000 darab 8. 45,000 darab 8 berapa? Okey, 360,000. Betul tak? 360,000. Betul tak? 360,000. Betul itu. Okey, betul. Okey, terima kasih. Ini ialah dalam sentimeter. Apa ni sentimeter? Ni sentimeter.
Okay, tetapi yang dia minta, kalau ikutkan ni sudah jawapan. Okay, jarak sebenarnya ini dia. Tapi oleh kerana soalan ini minta dalam kilometer, jadi awak perlu teruskan lagi kiraan. Okay, tukarkan ini kepada kilometer. Jadi cara nak tukarkan kilometer kena ingat pula hubungan. Okay, kita boleh buat macam ni. Kilometer, ukuran panjang. Okay, ukuran panjang paling besar ialah kilometer, lepas tu meter, lepas tu sentimeter. Kilometer kepada meter. Kilometer kepada meter. 1 kilometer 1000 meter. Jadi kita darabkan dengan 1000. Okay. Kalau meter kepada sentimeter, yang ini 1 meter 100 sentimeter. Jadi kalau nak tukarkan, darabkan dengan 100. Okay. Kalau terbalik pula, ini kena bahagi. Bahagi 1000, yang ini bahagi, ini bagi 100, ini bahagi 1000. Sekarang kita nak tukarkan sentimeter kepada kilometer, bermaksud kena terus begini. Okay, jadi kita ni sepatutnya bahagikan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bahagikan dengan 360,000 tadi. Awak bahagikan dengan, okay, ini ialah berapa? 100,000. 100,000. Jadi ringkaskan, potong atas bawah, potong atas, potong bawah, potong atas, potong bawah. Berpasangan ya. Okey, akhir sekali 36 bahagi 10. Ni ialah 3.6 dalam unit kilometer. Itu saja caranya. Okey, kita ikut saja step itu, terus dapat jawapan. Soalan ketiga ini masih lagi lukisan berskala. Okay, cikgu fokuskan lebih lukisan berskala sebab apa ni? Masuk dalam exam. Soalan tak sama. Tetapi konsep ini kamu kena faham. Kalau awak faham konsep ini, awak boleh jawab soalan nanti. Okay, soalan nanti. Jadi untuk nombor 3 dan nombor 4 ni, cikgu buat nombor 4 dahulu sebab apa dia ada kaitan. Okay, nombor 3 ni ada kaitan dengan nombor 4, jadi cikgu buat nombor 4 dahulu. Okay, nombor 4 ya. Soalannya, yang ini dia minta lukis lukisan berskala. Okay, dia bagi objek, dia suruh lukis balik. Macam mana bentuk lukisan berskala? Okay, raja berikut menunjukkan sebuah poligon tidak sekata. Tidak sekata ni tak sama panjang lah sisi dia. Pada grid lukis poligon tersebut dengan skala, okay, dia suruh lukis balik. Dia kata grid lukis maksudnya kena buat lukisan berskala. Okay, pada grid yang diberi ni dengan ukuran satu ni, ukuran ini 1 cm darab 1 cm. Grid segi 4 sama. Skala yang diberi ialah 1/300. Jadi caranya mudah saja. Kalau diminta lukis lukisan berskala, awak hanya perlu bahagikan dengan nilai N sahaja di sini. Bahagikan saja dengan nilai N. Okay, nilai N di sini awak terus bahagi. Tetapi pastikan dahulu unitnya adalah sama. Okay, dalam kes ini soalannya 9 meter tapi kita nak lukis pada sentimeter. Unit berbeza. Sebelum awak bahagikan dengan 300 ini, awak kena tukarkan dahulu kepada unit yang sama. 1 meter 100 sentimeter. Jadi kalau 9 meter akan jadi 900 sentimeter. 12 meter akan jadi darab 100, 1200 sentimeter. 3 meter darab 100, 300 sentimeter. Okey, ingat. Tukarkan dahulu kepada unit yang sama. Kenapa di sini sentimeter? Pastikan di sini sentimeter. Barulah awak bahagikan dengan nilai N. Nilai N di sini ialah 300. Terus saja bagi 300. Tak susah pun. Bagi 300. Bahagi 300. Okey, ini akan dapat 3 di sini, 4 di sini, 1. Kemudian dah kira, barulah kita lukis. Okey, ini ialah 4. Okey, lukis 4. Mana-mana pun boleh, asalkan muat ya. Kena rancang betul-betul. Katakan ini 4. Okey, kata cikgu ambil tengah. Asalkan muat. Okey, 4. Okey, gunakan pembaris. Ini 3. Okey, 3. Lukiskan 3. Okay, yang contoh ni biar dahulu, last kali kita buat. Okay, garisan ini sama dengan ini. Jadi kalau tadi 4, ini juga 4. Okey, 4. Okey, tandaan ini ketiga-tiganya sama, diberi bahagian satu bahagian saja, panjangnya 1. Jadi bermaksud semua akan jadi 1. Satu kotak, satu kotak, satu kotak. Dan yang terakhir sekali yang contoh ini awak tinggal sambung sahaja, tak perlu kira. Okey, dapatlah jawapan. Ini adalah lukisan yang dikehendaki. Jadi ingat ya, awak hanya perlu bahagi saja dengan nilai N di sini. Cuma pastikan unitnya adalah sama. Okay, kalau unit sama baru terus bahagi.
Jadi dalam kes ini unit berbeza, tukar dahulu barulah bahagikan dengan nilai N. So kalau katakanlah diberi nilai N itu katakan 1/2. 1/2, di sini sentimeter, ini pun sentimeter. Senang saja, awak terus saja bahagikan dengan 1/2. Terus bahagi 1/2 macam cikgu buat ni. Cuma bila awak bahagi dengan 1/2, bila kira dia akan tukar terbalik lah. Okay, katakan satu nilai tak tahu, tukar kepada darab, ini kena terbalikkan. 2 ke atas, 1 di bawah. Dia akan dapat darab juga tapi darab 2. Okay, asalnya bahagi 1/2, akhir sekali kita akan darab 2. Bermaksud semua sisinya itu awak perlu darabkan dengan 2. Itu kaedahnya. Okay, kemudian kita sambung soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni agak susah sedikit tapi tak susah sangat kalau awak faham. Okay, yang ketiga ini, rajah menunjukkan sebidang tanah berbentuk segi 4 tepat. Okay, tanah itu dilukis dengan skala 1/n. Jika luas tanah itu pada lukisan berskala ialah 20 cm persegi, cari nilai N. Sekarang ni nak cari nilai N pula. Jadi tak bagi, dia cuba bagi yang ini sahaja dengan maklumat luas. Jadi kita cuba lukiskan lukisan berskala. Ini ialah objek, ini objek, ini lukisan. Jadi ni tak tahu berapa sisi yang ni, Cuma yang diberi cumalah luasnya. Luasnya 20 cm persegi. Jadi bermaksud kita kena tahu yang ni dalam bentuk sentimeter. Okay, dalam bentuk sentimeter. Jadi kena terbalik daripada tadi. Kalaulah lukisan tadi, apa kita buat? Tadi? Kita bahagikan dengan nilai N ini. Ya, kita bahagikan dengan nilai N. Apa kita buat? Bahagikan dengan nilai N. Tetapi pastikan unit ini sama dulu, sama-sama sentimeter. Okay, konsep inilah kita gunakan untuk jawab. Maksudnya, sebelum awak bahagikan dengan N, pastikan dulu, tukar yang ini tukar kepada sentimeter. Awak darabkan dengan 100, akan dapat 1000 sentimeter. Yang ni darab 100, 800 sentimeter. Kemudian barulah awak bahagikan untuk lukisan nanti yang ini tak tahu ni X, ini Y kan. So kat sini akan dapat, macam kita buat tadi, yang ini 1000 ni, apa kita buat tadi? Kita bahagikan dengan N kan? Ni nampak? Kita kira tadi, yang ni kita bahagikan dengan nilai N ni. Sama juga dengan ni. Awak bahagikan dengan N. Cuma N belum tahu berapa. Okay, yang ni 800 bahagikan dengan N yang ada di sini. Okay, jadi daripada sini barulah kita bentukkan. Oleh kerana luas lukisan berskala ini 20, maksudnya panjang darab lebar lah, panjangnya X, lebarnya Y. Tapi kita ambil dalam sebutan N. Okay, 800 perkan dengan N, darabkan dengan panjangnya 1000, dibahagikan dengan N per N. Nilai ini luasnya diberi 20. Okay, kemudian barulah awak kira. Okay, ini cikgu nak awak teruskan kira, maksudnya kita darabkan silang ini akan dapat 8, ini apa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini N darab N kuasa 2, N kuasa 2 darab 20 N, 20, jadi 20 N kuasa 2. Jadi N kuasa 2, 800,000. 800,000 dibahagikan dengan 20, kita permudahkan. N nanti awak akan dapat nilainya bersamaan dengan 200. Okey, itu cara dia. Okey, tingkatan 1, 2. Ada setengah jam lagi untuk soalan tingkatan 1 dan 2. Okey, tingkatan 1 dan 2 ini cikgu fokuskan kepada tajuk set. Okey, tajuk set. Tajuk set ni tingkatan 1, apa yang kena faham istilah-istilah dan juga simbol-simbol yang digunakan. Okey, set kosong, ni bulat, palang. Ataupun di dalamnya buka tutup kurungan, tak ada unsur dalamnya, inilah set kosong. Okey, kalau set sama maksudnya unsur dalam ni ahli dia sama. Walaupun turutannya berbeza, itu kita panggil set sama. Set semesta, unsur yang menjadi bahan perbincangan. So, contohnya kalau dalam gambar rajah van ni, set semesta ni mesti berada dalam kotak ni. Dalam kotak ini. Kemudian termasuklah unsur bagi P. Okay, kalau unsur bagi P, maksudnya dia berada dalam bulatan ini. Kalau dia berada di luar daripada P, kita panggil sebagai pelengkap P. Selain daripada P, di luar P. Okay, simbol subset. Simbol subset contohnya macam ni. R ni, semua unsur dalam R ada dalam Q.
semua unsur dalam R ada dalam Q, kita panggil R subset kepada Q. Okay, R sebahagian dari semua unsur dalam R ada dalam Q, ataupun dengan kata lain R subset kepada Q. Jadi ini simbol lain unsur bagi. Okay, kalau ada palang bukan unsur bagi, subset bukan subset. Yang ni bilangan unsur, yang ni bilangan pelengkap bagi unsur. Jadi dia punya simbol ni awak kena tahu dahulu, barulah kita boleh jawab soalan. Okay, contoh soalan macam ni. Gunakan simbol, dia mudah, tapi kalau kita tak faham, tak boleh. Okay, ini rajahnya menunjukkan hubungan set semesta P, Q dan R. Okay, ini rajah dia. Untuk setiap yang berikut, isi tempat kosong dengan menggunakan simbol ini. Okay, simbol yang digunakan. Yang pertama, subset. Subset ini ialah dia mesti ada tata tanda set kalau kita tengok ya. Kalau kita nak bagi jawapan, dia berada dalam tata tanda set. Okay, kalau bukan subset itu, selain padanya lah. Kalau unsur, maksudnya ahli kepada. Dia ahli kepada ni, dia tiada tata tanda set. Maksudnya kalau kita senaraikan, kita ambil dia saja. Contohnya 3, 4, 5. Tapi kalau yang subset ni, dia mesti dalam tata tanda set. Kita contoh macam ni. 4, 6, 8. 4, 6, 8. Okay, ada tata tanda set. Ada saja tata tanda set, awak mesti pakai subset. Tak boleh pakai yang ni. Dia ada antara dua je, antara subset ataupun unsur bagi. Kalau ada tata tanda set, terus letak subset. So ada subset ataupun bukan subset lah. Kalau dia berada di dalam, maksudnya dia subset. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, B, 3. Tengok, 3 ini tiada tata tanda set. Maksudnya kita akan gunakan simbol unsur bagi. Okay, sebab apa dia tak ada tata tanda set. 3 dengan P. Ini 3, ini P. Berasingan, 3 berada di luar P. Jadi 3, kalau kita kata 3 unsur bagi P kalau dia berada dalam P. Tetapi kalau dia tidak berada dalam P, berada di luar P, unsur juga tapi kita letak palang. Dia akan jadi bukan unsur bagi. Okay, bukan unsur bagi. Okay, C. Tengok ni, 1, 2, 3 semua. Okay, maksudnya semua unsur yang ada ni termasuk. Okay, ini kita panggil sebagai set semesta. Ini simbol set semesta. Okay, D, R bersamaan dengan, tengok R. Okay, dalam R ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa maksudnya dia set kosong. Tak ada unsur. Jadi dia suruh guna simbol ni, jadi kita pakai sahaja simbol set kosong. Okay, ada dua simbol set kosong, ini ataupun yang ini. Okay, kalau dia bagi yang ni kita ikut sahaja. Okay, itu ialah jawapannya. Okay, kita teruskan dengan yang lain. Okay, subset. Senaraikan subset. Ingat ya, untuk senaraikan subset ni, dia mesti dalam tata tanda set. Contohnya set yang G ni, setnya ialah PQR. Okay, PQR. Okay, PQR ni, kalau dia kata senaraikan subset, awak kena tahu berapakah jumlah subset dia. Jumlah subset ni caranya, kita tengok saja. Jumlah subset, dia formulanya 2 kuasa N. Sebab apa tahu? Sebelum kita nak senaraikan, kita tahu dulu jumlahnya ada berapa. Kalau kita tahu jumlahnya ada berapa, barulah kita boleh kira dengan betul. Okay, jadi ini 2 kuasa N ini bermaksud bilangan unsur bagi set G. Okay, bilangan unsur bagi set G ada 1, 2, 3. Okay, ada 3 dekat sini. Jadi 2 kuasa 3 sama dengan 2 darab 2, 4 pada darab 2, 8. Jadi keseluruhan subset mesti ada 8. Jadi kalau diberi pilihan A, B, C, D, okay, sebenarnya dia mula dengan set kosong. Kita senaraikan satu persatu. Kalau kita perlu senaraikan subset lah, satu-satu. Lepas tu dua-dua. Ada banyak kan? Jadi kalau kita tak tahu berapa jumlah sebenarnya, kita akan tertinggal. Sebab apa dia lebih kurang ni. Sebab itu pentingnya untuk awak tahu jumlah subset. Jadi sepatutnya ada 8, kita cuba bilang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak cukup. D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga tak cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini okey, jumlahnya 8. D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terlebih pula. Okay, jawapan sebenar ialah C. Itu teknik dia. Jadi kadang-kadang dia suruh kita senaraikan, kadang-kadang dia bagi A, B, C, D, kadang-kadang dia suruh pilih. Jadi awak kena faham macam mana cara untuk senaraikan semua subset ataupun berapakah bilangan dia. Okey, tajuk perimeter dan luas. Okey, perimeter dan luas. Perimeter dan luas ini tingkatan 1. Okey, tingkatan 1, awak kena faham macam mana kira perimeter. Perimeter bermaksud ukur lilik. Okey, tambahkan, keliling.
Apa juga bentuk tambahkan keliling, tambahkan keliling, tambahkan keliling. Apa juga bentuk? Itu perimeter. Tapi kalau luas, dia lain pula. Luas, kita kena jumlahkan luas. Luas, yang ada formula sendiri ya. Segitiga, luas 1/2 darat tapak darat tinggi. Segi 4 sehari, luas tapak darat tinggi. Lelayang ini tak boleh tapak darat tinggi sebab kalaulah dia penuh, kalau kita ambil macam ni, ini ialah A, ini ialah B. Kalau A darab B bermaksud dia segi 4 tepat. Jadi tak boleh A darab B, dia separuh sahaja. Separuh sebab tu kita letakkan 1/2 AB untuk lelayang. Trapezium luas dia 1/2 darab hasil tambah garis selari. Garis selari sini A dan B. Okay, awak jumlahkan A dan B, darabkan dengan tinggi. Tinggi tu maksudnya jarak di antara dua garis selari. Okay, kalau ingat formula ini tak ada masalah untuk kita kirakan. Okay, contoh soalan. Ni contoh soalan. Isikan saja tempat kosong. Kira perimeter. Okay, ni Rajah diberi, isikan petak kosong dengan betul. Dia suruh cari perimeter. Okay, tadi kita dah faham dah. Perimeter tu mestilah jumlahkan. Okay, jumlahkan yang di luar. Okay, Rajah mana? PQRS. PQRS. Maksudnya jumlahkan yang keliling ini. Pastikan betul-betul. Sebab di sini trapeziumnya bukan ada satu. Yang dalam ini juga trapezium. Yang kecil ini trapezium, ini juga trapezium. Jadi ini yang dikehendaki. Jadi mana-mana dulu kita boleh mulakan. Daripada sini 8 sudah ada, 10 sudah ada, 2 sudah ada. Bermaksud 2 lagi ini dan ini. Jadi awak letakkan di mana-mana sahaja boleh, 9 dan juga 3. Lepas tu jumlahkan. Okay, jumlahkan akan dapat 9 tambah 8 tambah 9, 17, 27, 30. Okey, akan dapat 30 cm. Okey, itu jawapannya. Okey, setakat ni boleh tak? Laju sangat ke? Jelas Cikgu. Jelas ya, terima kasih. Tolong dengar betul-betul lah sebab kita kalau boleh cikgu nak habiskan semua soalan. Okey, yang ni. Soalan yang kedua. Cari nilai sudut. Okay, nampak soalan dia. Dia tanya macam ni. Dia tanya begini. Ada banyak lagi yang dia boleh tanya. Jadi kita kena faham konsep dia. Kalau dia kata cari nilai sudut, ini soalan mudah sahaja ni. Dia kata segitiga sama kaki. Awak kena faham. Kalau dia sebut segitiga sama kaki, segitiga dah ada banyak jenis. Segitiga sama kaki. Ni segitiga sama. Segitiga sama kaki. Segitiga sahaja. Tak sama. Semua sisi tak sama. Jadi kalau sama sisi, maksudnya semua ni sama dalam dia juga sama. Kalau disebut sama kaki, maksudnya dua sahaja yang sama. Sudut di kaki sahaja yang sama. Okey? Jadi kena faham tu. Kalau sama kaki, sudut di kaki sahaja sama. Jadi dalam kes ini, ni dengan ni sama. Di kakinya, maksudnya ni dengan ini lah. Jadi automatik kita dah tahu dah X itu sama dengan pasangan dia 65. Fahamkan itu sahaja. Okey, seterusnya. Nyatakan nilai PR. Okey, mana PR? Ni PR. Okey, dia tak bagi apa-apa pun. Dia cuma tunjukkan tak simbol ni dengan simbol ni. So kita dah tahu dah. Cuma ni dengan ni maksudnya sama. Jadi untuk cari panjang PR, ambil sahaja nilai yang diberi ini. PR bersamaan dengan 7.1 cm. Okey, dah boleh dapat 2 markah. Okey, senang saja dah dapat 2 markah. Okey, persamaan linear. Persamaan linear ni, kita faham ya? Persamaan linear, disebut saja persamaan, dia mesti ada tanda sama. Okay, pemboleh ubah itu, kalau disebut linear, pemboleh ubah itu mesti kuasa 1. Okay, contoh persamaan linear. X sama dengan 5. X tambah 3 sama dengan 8. Asalkan ada tanda sama, ada pemboleh ubah kuasa tertinggi 1, itu namanya persamaan linear. Okay, pemboleh ubah ni pula ada yang 1, ada yang 2. Contoh macam ni, X tambah Y sama dengan 8. Okay, pemboleh ubah X, pemboleh ubah Y. Semuanya kuasa 1. Okay, semuanya kuasa 1. Jadi ini kita panggil sebagai persamaan linear. Cuma yang membezakan dia sama ada ia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun dua pemboleh ubah. Kalau hanya ada satu pemboleh ubah, persamaan linear dan satu pemboleh ubah lah. Okay, kalau ada dua pemboleh ubah, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Cuma awak kena faham macam mana cara nak selesaikan. Persamaan linear dan satu pemboleh ubah tak ada masalah. Kalau macam contoh macam ni, kita gerakkan sahaja. X, okay, 8 positif tolak 3 sama dengan 5. Tetapi yang menjadi masalah ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah.
Okay, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ni, contoh macam ni. Kita nak selesaikan dia, kita perlu tahu nilai satu pemboleh ubah dahulu, barulah boleh cari. Inilah satu lagi. Contoh, kalau katakanlah diberi Y sama dengan 3. Dia kata dia bagi macam ni, Y sama dengan 3. Jadi awak nak cari X macam mana? Senang sahaja. Sebab apa? Y telah diberi, kita ganti sahaja dengan nilai yang telah diberi ni. Tempat Y gantikan dengan 3 sama dengan 8. Okay, selesaikan macam biasa, 8 tolak 3 sama dengan 5. Jadi inilah kaedah untuk kita selesaikan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, kalau kita tahu satu nilai, tetapi katakan kita tak tahu dua-dua nilai tidak diberi. Itu yang kita gunakan kaedah persamaan linear serentak. Okay, ingat lagi tak? Kaedah penggantian. Kaedah penggantian. Kaedah penghapusan. Dan juga kaedah graf. Siapa ingat? Macam mana cara nak kira ni? Ingat tak? Ada yang ingat? Ada ingat tak? Okey, cikgu harap ingatlah macam mana cara nak kira ya. Jadi, tengok pada soalan. Macam mana kita nak gunakan cara yang betul? Okey, tengok kepada soalan. Okey, contoh macam ni. Cari nilai pemboleh ubah. Okey, dia bagi macam ni persamaan. Jadi kita kira dulu. Nampak saja kurungan kembangkan. Ini gabungan kepada tajuk pemfakturan. Kita kembangkan dahulu. 2 darab X, 2X. 2 darab 2, 4 sama dengan 7. So 2X, 7 dipindah ke kanan. Jadi tolak 4. 2X sama dengan 7 tolak 4, 3. X 3 per 2. Itu cara dia. Senang saja ya. Okey, yang kedua. Ini yang dikatakan sebagai persamaan linear serentak. Jadi diberi persamaan yang pertama, 3X tambah Y sama dengan 8. Okay, Y sama dengan X. Ini persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. Cara selesaikannya, kita boleh guna kaedah penggantian ataupun penghapusan. Okay, kalau perkali satu begini, lebih mudah awak guna kaedah penggantian. Boleh masukkan dalam ni. Okay, jadi 3X, tempat Y ni terus gantikan dengan X. Sama dengan 8. Okay, persamaan linear ini kita boleh selesaikan atau tidak kalaulah dalam persamaan itu hanya ada satu sebutan. Contoh begini, dia hanya satu saja sebutan, kita boleh selesaikan dia. 3X tambah X, 4X. Bila dah ada satu sebutan baru boleh cari. X 8 bahagi 4 sama dengan 2. Jadi untuk cari Y, kita guna saja persamaan yang kedua. Y bersamaan dengan, oleh kerana yang kedua X sama dengan Y, jadi Y juga bersamaan dengan 2. Okay, itu contoh yang pertama. Contoh soalan. Okay, contoh soalan yang berikutnya, bentukkan persamaan dan selesaikan. Okay, yang ni tengok, dia boleh tanya begini pula. Okay, dia bagi rajah macam ni, dia bagi tahu sama banyak. Lepas tu soalannya tulis satu persamaan. Okay, kalau dia kata sama banyak, maksudnya dalam bekas ni sama dengan bekas ni. Okay, kalau kita cantum letakkan tanda sama, dia sudah jadi persamaan. Itu saja penggunaan persamaan linear ya. Okay, persamaan ni, letak jadikan ni, tanda sama, dia sudah jadi persamaan linear. Dapat satu markah. Kemudian cari nilai X. Jadi nilai X gunakan kemahiran tadi, gerakkan ke kanan. 17 tolak 4 sama dengan 13. Okay, itu ialah cara bentukkan persamaan dan selesaikan. Okay, ringkas sahaja, boleh dapat 2 markah. Okay, tajuk berikutnya pengendalian data. Pengendalian data ni, kita banyak guna kalau kita saya ada jumpa, tengok. Bentuk perwakilan data catapan, gerah garis, plot titik, banyak ni kita biasa jumpa. Apa gunanya benda ni? Benda ni biasanya kalau kita buat kajian, kita nak persembahkan satu hasil kajian ataupun contoh kemalangan, gerah markah, ada banyak kita boleh gunakan bentuk perwakilan data ni. Ada masa sesuai guna catapan, ada masa sesuai guna gerah garis dan sebagainya. Jadi daripada sini kita perlu faham untuk tajuk ini, macam mana kita nak memahami bacaan gerah ni. Macam mana kita mentafsirkan. Kemudian kena tahu juga macam mana nak tukarkan kepada bentuk yang lain. Itu kemahiran yang awak perlu ada. Selain daripada awak faham, nak awak tafsirkan, awak analisis, macam mana nak tukarkan kepada bentuk yang lain. Ini contoh soalan cikgu bagi. Okay, diberi satu bentuk, tukarkan ke bentuk perwakilan yang lain. Okay, diberi dalam bentuk catapalang, kemudian perlu tukarkan kepada catapai. Okay, tekniknya, awak faham dahulu ni, catapalang ni. Okay, baca. Ni berapa nilainya? Ni ada apa ni, bergerak sikit dia punya ni. Sepatutnya di sini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45. A ini 45. Okay, B 5, 10, 15. 15 orang. C 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 orang. Jadi kita jumlahkan semua sekali sepatutnya ada 40 tambah 15 tambah 30. Sepatutnya ini ialah 90 orang. Okay, kita baca dahulu maklumat. Okay, kita baca maklumat kemudian kita tafsirkan. Macam mana caranya nak tukarkan kepada catapai. Jadi kita tahu formula. Nak tukar kepada catapai. Setiap bahagian ni A ini, okay, A ni ada berapa orang? 45 orang. 45 ni daripada keseluruhan 90. Okay, nak tukarkan. Jadi kalau catapai ni kita tahu, kita perlu tahu sudut sektor. Sudut sektor. Okay, sudut sektor ni, dah jadi macam ni, daratkan dengan keseluruhan sudut 360 darjah. Okay, darat 360 darjah, dia awak akan dapat ini 180 darjah. Jadi B sama juga cara dia. 15 daripada 90, darat 360 darjah akan dapat 60 darjah. Okey, C 30 daripada 90, darat 360 darjah akan dapat 120 darjah. So bila kita kira ni pastikan 180 tambah 60 tambah 120 cukup atau tidak 360. Kalau cukup maksudnya betul. Kalau dah betul barulah kita mula tuliskan, lukiskan catapai. So nak lukis catapai ni 180 darjah, ni dah ada, A dah ada. Kita cuba tanda kat tengah saja, lebarkan ini 180 darjah sebab A sudah ada. Yang tak ada ialah B dan C. Okay, salah satu B-nya ialah 60 darjah. Awak gunakan protektor 60 darjah. Kena letak kat sini bacaan kosong, tandakan 60, lepas tu sambung. Okay, cara label kat tengah ni, tuliskan ini 60 darjah, ini ialah B. Jadi automatik sebenarnya C ini, di sini ialah 120. Sebab apa? Kita dah kira tadi jumlahnya 360. Jadi ini ialah C, labelkan sebagai C. Okay, ini kena tahu macam mana cara nak mentafsirkan ya. Daripada catapalang kepada catapai. Awak kena tahu kemahiran itu, dia boleh soal berbagai-bagai bentuk. Daripada catapai kepada catapalang, daripada piktograf, daripada gelar garis dan sebagainya. Jadi kita faham sahaja, kita analisiskan dan tukarkan. Okey. Tajuk tingkatan 2. Ni yang terakhir ya, yang terakhir tingkatan 2, pola dan rujukan. Okey, pola dan rujukan ini awak kena faham dulu konsep ya. Apa yang dikatakan sebagai pola, apa yang dikatakan sebagai jujukan. Okay, kalau kita lihat kalau satu nombor itu, turutan nombor, kalau kita tuliskan turutan nombor itu, dia ada pola. Ada pola tu maksudnya, okay, cuba kita tengok sini ya. Ni 2 dapat 4, ini semua urutan nombor. Urutan nombor ini 2 dapat 4, kita tambah 2, tambah 2, tambah berapa? Ini tambah 6. Tengok dia tak sama. Ni tambah 2, kemudian tambah 6, tak sama. Ini bukan jujukan. Okey? Bukan jujukan. Jujukan tu dia ada pola. Dia ada pola. Pola tu maksudnya aturan tertentu. Dia ada aturan ataupun corak. Dia aturan tu kalau nombor. Corak pun boleh jadi juga. Corak tu mungkin dia bagi bentuk, dia berulang. Lepas tu berulang. Ini juga pola. Ini ialah jujukan. Okay, dia ada pola. Pola tu sama ada dari segi bentuk yang jelas lah. Okay, dari segi corak ataupun nombor. Yang kedua B ni. Jadi kita tambah 2, tambah 2, tambah 2. Ini tambah 1. Tak sama pola dia. Okay, tak ada pola. Yang ni tambah 0.4, tambah 0.4, tambah 0.4. Ini semua sama. Pola, dia ada pola. Maksudnya semua sama. Polanya ialah tambah 0.4. Kalau ada macam ni, barulah kita panggil sebagai jujukan. Okay, yang bawah ini 0.2, 0.4, 0.4. Tak sama. Tak ada pola. Kalau tak ada pola, bukan jujukan. So jawapan ialah C. Okay, faham ya konsep jujukan. Jujukan tu mesti ada pola. Okay, yang ditulis sini sebenarnya bukan pola ni antara pola berikut. Ni sebenarnya antara urutan nombor berikut. Dan kalau sebut pola, dia mesti ada bentuk yang jelas. Okay, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Turutan nombor. Turutan nombor. Isikan petak kosong pada ruang jawapan dengan nombor yang sesuai dari darjah 10 supaya bentuk susunan integer dalam tertib menaik.
Jadi awak kena faham ya, kalau untuk menyusun integer ataupun apa-apa juga nombor, lebih baik kita lukiskan graf garis. Okay, graf garis tengah-tengahnya ialah kosong. Okay, nombor yang ada di sini, yang diberi di sini 3. 3 ni di sebelah kanan dia, 9 lagi besar, lagi kanan. Antara negatif 6 dengan negatif 11, negatif 6 lebih besar. Okay, di sini negatif 6, negatif 11 di sini. Okay, bila kita lukiskan garis nombor, baru kita boleh nampak. Okay, maksudnya semakin ke kanan, semakin besar. Okay, kalau diberi ini ni yang dah ada negatif 10. Okay, dia tak ada kaitan dengan yang ni. Cuma kita perlu tambahkan nilai di kotak ini dengan pilihan yang ada ini. Negatif 10, bermaksud negatif 10 di sini. Jadi kalau menaik maksudnya negatif 11 bukanlah tak termasuk sebab negatif 11 lebih kecil. Kalau menaik dia mesti lebih besar. Mesti digit negatif 6. So di sini negatif, integernya negatif 6. Okay, kemudian negatif 4. Okay, negatif 4. Lepas tu 7 lah sekali. 7 kat sini. Okay, kalau dia di antara negatif 4 dengan 7. Jadi kita tidak boleh ambil 9. Kalau kita ambil 9 dia sudah melebihi. Ni pangkal. So jawapan yang ni ialah kita letakkan 3. Itu ialah caranya. Dan okay. Kalau melibatkan pecahan. Kalau melibatkan pecahan contohnya negatif 1/2, 2/3, negatif 1/4 dan sebagainya. Ini awak lebih mudah. Sebab apa? Kalau pecahan, kalau bawah sama baru kita boleh bandingkan. Tapi kalau bawah tidak sama, awak boleh tukarkan kepada perpuluhan. Ini contohnya 0.5. Okay, awak tukarkan kepada pecahan. Tukarkan kepada pecahan, baru awak nampak. Okay, awak lukiskan gambar garis nombor. Kat mana kedudukan dia, barulah kita susun. Mana kedudukan dia, lepas tu barulah tulis balik. Okay, turutan yang betul. Okay, itu teknik cara menjawab turutan nombor melibatkan integer ataupun pecahan. Okay, dah selesai topiknya. Jadi untuk topik-topik yang lain, untuk tajuk-tajuk yang lain, awak boleh gunakan channel YouTube cikgu. Awak tekan saja Cikgu Fatisah sebab awak lihat pada playlist. Playlist tu ulang kaji express tingkatan 3, tingkatan 1, tingkatan 2. Daripada situ kita boleh pilihlah tajuk mana yang tak faham, apa boleh rujuk. Sebab apa dalam video YouTube saya, cikgu akan terangkan konsep dahulu barulah soalan. Okay? Bukan semata-mata soalan. Okay, selesai untuk hari ini.